Assalamualaikum dan selamat petang. Kita akan teruskan tajuk sejarah tingkatan 5 KSSM kita dengan bab 1 sebab kita masih lagi belum habis bab 1 ya. Kita masih di bab 1 iaitu kedaulatan negara. Sebelum ni kita sudah belajar 3 subtopik. Jadi hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir untuk bab ini iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, untuk subtopik ini, di setiap langkah mempertahankan kedaulatan negara, kita akan tengok pula apa peranan pemerintah dan juga rakyat dalam melaksanakan langkah tersebut. Jadi, untuk langkah mempertahankan kedaulatan negara, kita akan tengok 4 langkah semuanya. Okey, langkah yang pertama ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, untuk yang ini dia berkait dengan kestabilan politik dan juga ekonominya. Macam mana ekonomi itu makmur. Okey, kita tengok apa peranan pemerintah untuk wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi di negara kita. Yang pertama, pemerintah dia kena wujudkan pentadbiran yang cekap, sistematik, tiadalah pertindihan. Maknanya memang kena cekap. Kemudian yang kedua, kena elakkan diri dari terlibat dengan rasuah. Sebab bila pemerintah itu terlibat dengan rasuah, automatik rakyat hilang respek, hilang kepercayaan. Okey, yang ketiga, seorang pemerintah dia kena mengagihkan sumbernya dengan adil. Bila adil, rakyat pun akan respek. Rakyat pun tiada rasa iri antara mana-mana bangsa. Kemudian yang ketiga, kena laksanakan undang-undang. Maknanya bila ada undang-undang, dia kena laksanakan. Tidak boleh undang-undang tu hanya wujud bila satu bangsa lain lakukan, bangsa itu tidak dikenakan tindakan berdasarkan undang-undang. Hanya bangsa tertentu sahaja yang kena. Tak boleh lagi tu, itu tak adil. Okey, kemudian kita tengok apa pula peranan rakyat dalam mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi di negara kita. Yang pertama sekali, rakyat ni, kita kena sebagai rakyat, kita kena setia pada raja dan negara. Kita kena setia walaupun raja tu bukanlah dari bangsa kita tapi dia raja. Itu ialah raja kita. Jadi kita kena setia, tidak boleh belot. Okey, kemudian yang kedua, kena menyokong usaha kerajaan. Kerajaan ni dia jalankan pelbagai program. Jadi kita sebagai rakyat kena sokong, kena join. Itu caranya. Kemudian yang ketiga, kena bekerjasama dengan kaum lain. Maknanya tidak bolehlah kita ni hanya bekerjasama, hanya hidup dengan satu kaum saja. Itu suku kita, kaum kita. Tak bolehlah. Okey, yang keempat, rakyat ni dia kena patuh pada undang-undang. Bila pemerintah sudah buat undang-undang, sudah laksanakan undang-undang, kita kena patuh. Tiada guna undang-undang tu ada kalau kita langgar. Okey, undang-undang itu wujud kerana kita kena patuh pada undang-undang. Kalau dilarang untuk membelot, maknanya tak payahlah belot. Okey. Kemudian langkah yang kedua ialah mengekalkan perpaduan. Apa itu perpaduan? Perpaduan itu ialah bersatu padu, bekerjasama yang melibatkan pelbagai kaum, bangsa, agama. Okey, kita tengok yang pertama. Apa peranan pemerintah dalam mengekalkan perpaduan? Yang pertama sekali, pemerintah kenalah gubal dasar dan undang-undang perpaduan. Dia kena wujudkan dasar dan undang-undang perpaduan. Sebagai contoh, pemerintah negara kita wujudkan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, semua tu berkait dengan perpaduan. Kemudian yang kedua, kena memastikan keberkesanannya. Bila sudah buat undang-undang, sudah buat dasar tentang perpaduan, kena pastikan dua-dua tu ada keberkesanannya. Maknanya ada keberkesanan lah, orang follow, orang ikut. Dan yang ketiga, kena rangka program dan kempen berkait dengan perpaduan. Ada program yang boleh mewujudkan perpaduan antara kaum. Contohnya kalau dulu sebelum COVID-19 kita ada sambutan Merdeka Raya. Raya tu semua digabung. Okey, kemudian kita ada perbelanjaan. Perbelanjaan ni pula maksudnya kerajaan kena bagi perbelanjaan antara kaum tu tidak boleh berbeza. Contoh BRIM hanya bagi kepada orang tertentu saja. BPN hanya bagi orang Melayu. Tak bolehlah. Semua kaum kena dapat sama.
Okey, kita tengok pula apa peranan rakyat. Yang pertama, rakyat gunakan bahasa kebangsaan dan juga kena hayati rukun negara. Maknanya kita kena berinteraksi, bercakap ni kena guna bahasa kebangsaan. Lepas tu hayati rukun negara. Apa ada dalam rukun negara? Ada 5 tu prinsipnya. Kita kena hayati satu-satu. Okey, kemudian yang kedua, rakyat kena faham dan hormat agama serta budaya lain. Maknanya dia kena faham lah, kita ni bukan tinggal dalam satu kelompok sahaja. Kita ni pelbagai kaum, agama di negara kita. Jadi kita kena faham semua. Yang ketiga, kena amalkan perkongsian. Okey, perkongsian. Tidak bolehlah pentingkan diri. Maknanya kita kena berkongsi antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir sekali, kena libatkan diri dalam program yang kerajaan buat. Kalau ada program perpaduan, kongsi raya, mega raya, apa-apalah yang berkaitan dengan perpaduan, kita sebagai rakyat kena join, libatkan diri. Okey, itu ialah langkah yang kedua, iaitu mengekalkan perpaduan. Okey, kita pergi ke langkah yang ketiga yang berkait dengan langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara, iaitu langkahnya ialah memupuk patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme itu ialah perasaan cinta, sayang pada negara kita. Jadi kita tengok macam mana pemerintah ni dia wujudkan ataupun macam mana cara pemerintah pupuk patriotisme. Kita tengok ya. Yang pertama sekali, pemerintah kenalah anjurkan hari kebangsaan dan juga hari pahlawan. Hari kebangsaan ni 31 Ogos tu lah kena sambut. Kemudian ada hari pahlawan untuk ingat, untuk kenang, hargai pahlawan kita yang telah banyak berkorban. Kemudian yang kedua, wajibkan subjek sejarah di sekolah-sekolah. Sebabnya subjek sejarah ni subjek yang berkait dengan sejarah lampau, kisah lampau yang boleh dijadikan pengajaran. Jadi bila pelajar tahu, pelajar akan belajar. Kemudian yang ketiga, mengadakan kempen, filem dan rencana mengenai sejarah. Bila semua ni ada di TV, orang tengok, rakyat tengok, nonton TV tu. Jadi benda tu membantu ada perasaan sayang pada negaranya. Dan yang terakhir, berikan pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa. Maknanya pejuang negara, contoh peristiwa Tanduo, semua tu rakyat yang berjasa, even sudah meninggal tetap dibagi pengiktirafan. Itu yang pemerintah kena buat. Yang kedua, yang seterusnya kita tengok apa pula rakyat kena buat dalam usaha memupuk patriotisme. Yang pertama sekali, rakyat ni dia kena menghormati lambang negara, lambang pengenalan diri negara. Contohnya bendera. Rakyat kena hormat pada bendera. Tak bolehlah dipijak, tak boleh digunting-gunting buat baju. Okey, kena hormat pada lambang negara. Kemudian kena menyanjung dan hargai adat dan warisan negara kita. Kita ada pelbagai adat. Kita ada pelbagai warisan. Kena sanjung, kena hargai. Sebabnya itu tinggalan zaman. Jadi memang kena dihargai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan imej negara. Kita sebagai rakyat, kita kena tingkatkan imej negara. Macam mana caranya? Kita kena join program. Contohnya ikut sukan sampai peringkat antarabangsa. Okey, dan yang terakhir, rakyat ni kena menghargai tokoh semua kaum. Tak bolehlah kalau dusun dia mau hargai tokoh dusun je. Kalau dia orang Tenom dia mau hargai Antanom je. Tak bolehlah gitu. Dia kena hargai semua tokoh yang pelbagai kaum. Tak kira Melayu, Cina, India, Iban ke apa, semua kena dihormat. Okey, kemudian kita ke langkah yang terakhir, iaitu yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Pertahanan berkait dengan keselamatan. Macam mana caranya mengukuhkan pertahanan negara? Yang pertama kita tengok apa yang pemerintah kena buat untuk kukuhkan pertahanan negara. Sebab bila pertahanan tidak kukuh, automatik kedaulatan kita tergugat. Kita tidak lagi selamat. Okey, yang pertama pemerintah kena gubal dasar dan undang-undang berkait dengan pertahanan. Adalah dasarnya. Okey, maknanya kalau lalu je ataupun terlebih sempadan kena hukum. Gitulah, itu undang-undang. Kemudian membuat perjanjian pertahanan dengan negara-negara lain. Contohnya kita ada
NAM, apa semua tu, OIC, kita ada perjanjian pertahanan, AMDA. Okey. Maknanya negara lain akan bantulah kalau kita ada diserang atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, modernkan aset tentera. Kerajaan atau rakyat kena pastikan aset ketenteraan negara up to date. Tidak bolehlah yang ketinggalan zaman. Dan kita kena memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersedia. Ini pemerintah kena buat. Dia kena pastikan semua pasukan keselamatan itu ready. Tak bolehlah nanti mau berperang baru pula kelam kabut cari pasukan. Tak boleh. Dia kena sentiasa ready. Okey, jadi apa yang rakyat, kalau itu pemerintah, sekarang kita tengok apa yang rakyat perlu buat untuk kukuhkan pertahanan negara. Yang pertama, rakyat kena peka dengan isu keselamatan. Peka, alert. Dia kena sentiasa peka dengan isu keselamatan. Maknanya kalau dia macam kita ada di sini tanduo ke apa, kita tahu oh ada kes tanduo. Ini ada kes kita tak tahu. Itu memang kita tak peka lah. Yang kedua, elak kerjasama dengan pengaruh luar. Macam kes tanduo juga. Di situ ada tali barut kan. Ada orang yang sampaikan rahsia negara atau jadi orang tengah bawa masuk pendatang, penceroboh. Tak boleh lah gitu. Kita kena elak kerjasama dengan pengaruh luar. Kemudian terlibat dengan pasukan keselamatan. Ada peluang, ada rezeki, ada kekuatan, semuanya. Joinlah pasukan keselamatan untuk bantu negara. Okey. Dan yang terakhir, sebagai rakyat, untuk kukuhkan pertahanan, kita kenalah sanggup berkorban. Andai satu hari nanti diperlukan tentera tambahan atau bantuan, kita sebagai rakyat boleh maju, boleh hadir untuk berkorban pada negara, berjuang untuk negara. Okey. Ada soalan? Kalau tiada, cikgu simpulkan. Hari ini kita secara umumnya bab 1 ni berkait dengan kedaulatan, iaitu kekuasaan tertinggi, kewibawaan sesebuah negara. Okey, negara yang berdaulat itu automatik ialah sebuah negara yang stabil, kukuh dari semua aspek. Maknanya kalau kita mau jadi negara berdaulat, kita ada ciri-ciri yang kena ada. Tanpa ciri-ciri tu tak boleh jadi. Bukanlah negara tu negara berdaulat. Kemudian untuk bila kita sudah berdaulat ni, kita kena kekalkan pula kedaulatan tu. Macam tadilah yang kita belajar, ada 4 cara mengekalkan kedaulatan yang semua kena ambil main peranan, pemerintah dan juga rakyat. Jadi itu sahaja untuk bab 1. Jika ada sebarang soalan, bolehlah tanya. Kalau rasa malu mau tanya dalam grup WhatsApp, boleh hantar WhatsApp personal dan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.